Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa man nasarahu wa man tabi'ahu wa walah. Para pendengar, penonton yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, dengan rahmat Allah, dengan izin Allah, Allah masih memberi pinjam nikmat umur kepada kita. Kita sampai kepada hijrah yang baru. Hijrah tahun yang baru ini mudah-mudahan 1443 ini lebih baik daripada yang lepas. InsyaAllah mudah-mudahan. Mari kita bersama-sama renungi dan hayati. Apabila masuk tahun baru ini, berarti umur kita bertambah lagi setahun. Tetapi mari kita renungi bersama. Adakah umur kita ini makin bertambah ataupun makin berkurang? Kerana pada zahirnya umur kita bertambah, tapi pada hakikatnya umur kita makin berkurang. Seperti kita pergi ziarah kawan kita. Dah selesai ziarah, kita balik ke rumah kita. Berarti semakin lama semakin dekat, makin lama makin dekat, makin hampir dengan rumah kita, akhirnya sampai ke rumah kita. Parking kereta masuk dalam rumah. Tak nampak lagi jasad kita, yang nampak rumah. Begitulah keadaan umur kita. Umur kita makin sehari, seminggu, sebulan, setahun, makin hampir kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kembali kepada Allah terbagi kepada dua. Satu, husnul khatimah. Itulah yang kita minta. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Ya Allah, bila sampai ajalku husnul khatimah. Wala takhtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Janganlah kita mati dalam keadaan Allah tidak redha, Allah murka, Allah marah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ingat, kalau kita boleh hidup lagi 20 tahun, sebab umur kita sekarang kebanyakan umur usia emas, kita boleh hidup lagi 20 tahun. Adakah 20 tahun ini kita boleh penuh isi umur ini dengan ibadah? Sebab kalau boleh hidup lagi 20 tahun, tidur satu hari 5-6 jam, dah habis 5 tahun. Untuk tidur saja. Kaki pancing, kaki sukan, kaki borak, kaki ngeteh, campur-campur, tolak, jadi 10 tahun. Kalau boleh hidup 20 tahun lagi, dah tolak-tolak tadi, tinggal 10 tahun. Kita perlu tanya diri kita, adakah 10 tahun lagi bakir umur yang ada ini cukup untuk kita buat persiapan nak kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang ni kita kena renung. Akhirat selama-lamanya. Kita tak tahu di alam barzah, dalam kubur, berapa lama. Dan kita pun tak tahu bila kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surah Al-A'raf ayat 34, Allah Ta'ala mengingatkan kita, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Dia bermaksud, apabila sampai ajal mereka, ajal kita, la yastakhiruna sa'ah,
tak boleh terlambat walaupun sesaat. Wala yastaqdimun, dan tidak boleh terdahulu walaupun sesaat. Kita tak tahu bila kita akan kembali kepada Allah. Siang, malam, pagi, petang, di mana tempat kita pun tak tahu. Sebab tu kita kena bersedia. Dalam ayat ini, soal mati, Allah Ta'ala dah sebut tak boleh terlambat dahulu. Baru sebut tak boleh terdahulu. Perkataan terlambat didahulukan, perkataan dahulu dikemudiakan. Menunjukkan bahawa manusia tak suka mati. Oleh sebab manusia tak suka mati, lupa mati, manusia tidak buat persiapan. Walaupun tak buat persiapan, mati tetap mati. Allah Ta'ala dah berfirman di dalam surah Al-Ghafir ataupun Al-Mu'min ayat 40. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man 'amila shalihan min dzakarin aw untha, dan barang siapa yang beramal soleh min dzakarin, daripada laki-laki, au untha, orang perempuan, wahwa mukmin, dengan syarat iman dipertahankan, jangan iman tercabut. Sebab kata Imam Abu Hanifah, banyak orang yang tercabut iman masa nazak, na'udzubillah. Masa nazak, bila nazak terus mati. Jadi kalau iman tak ada, baru mati, mati tidak beriman, na'udzubillah. Orang lelaki beramal soleh, orang perempuan beramal soleh, dan dia beriman, faulaika yadkhulunal jannah, maka mereka itu akan dimasukkan ke surga. Amin. Yurzaquna fiha bighairi hisab, dalam surga mereka mendapat rezeki yang tidak putus-putus. Marilah kita ambil peluang yang istimewa yang Allah sediakan untuk kita, untuk pasangan kita dan zuriat kita melalui ayat 7, 8, 9. Umur kita masih ada sedikit lagi, baki umur kita masih ada sedikit lagi. Marilah kita gunakan peluang yang istimewa ini dengan sebaik-baiknya. Ini peluang istimewa yang Allah kurniakan kepada kita, untuk kita, suami isteri, zuriat keturunan kita dan ibu bapa kita. Lihat ayat 7, 8, 9 surah Al-Mu'min. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yahmiluna al-arsya wa man hawlah. Malaikat yang memikul arsy dan yang beredar di sekelilingnya. Yusabbihuna bihamdi rabbihim. Kerja malaikat ini selain daripada menjaga arsy, disentiasa bertasbih subhanallah, subhanallah pada mereka, pada Allah, dan dia memuji Allah. Wa yu'minuna bih, serta malaikat ini pula beriman kepada Allah. Wa yastaghfirun lilladzina amanu, malaikat ini juga, malaikat yang rapat dengan Allah, yang qarib dengan Allah ini juga, mereka memohon ampun bagi orang yang beriman. Amin. Malaikat yang minta ampun untuk kita, malaikat yang muqarrabun ni, yang hampir dengan Allah ini, yang menjaga arsy Allah ini. Malaikat ini Tuhan suruh beristighfar, minta ampun untuk kita. Kita bukan Nabi, kita bukan Rasul, kita bukan ahli ulama, kita manusia biasa. Tetapi yang ada pada kita taqwa. Iman kita pertahankan, taqwa kita. Allah suruh malaikat beristighfar untuk kita. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Malaikat ni berdoa merayu, wahai Tuhan kami, rahmat-Mu dan ilmu-Mu meliputi segala-galanya. Allah tahu
Tengok bahasa malaikat dengan Allah Ta'ala. Bahasa yang sangat sedap. Wahai Tuhan kami, rahmat-Mu dan ilmu-Mu meliputi segala-galanya. Dia tahu. Faghfir lilladzina tabu, maka berilah ampun kepada orang-orang yang bertaubat. Sebab itu disuruh tiap-tiap hari 100 kali istighfar. Disuruh baca mulut istighfar pagi dan petang. Disediakan sembahyang taubat, bangun sebelum waktu subuh. Wabil ashari hum yastaghfirun. Sebelum subuh, itulah waktu sahur. Dia suruh kita bangun, minta ampun kepada Allah Ta'ala dengan sembahyang taubat. Sembahyang taubat yang paling baik, rakaat pertama selepas Fatihah, 135, 136. Rakaat yang kedua Fatihah ayat 110. Sujud terakhir baca Allahumma anta rabbi, mulut istighfar. Lepas saja beri salam, astagfirullahalazim 100 kali, subhanallahazim 100 kali, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lepas itu 10 kali. Kemudian baca doa taubat Nabi Adam, jangan lupa 3 kali, minta ampun Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok malaikat berdoa, faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilak waqihim azabal jahim. Berilah ampun kepada orang yang bertaubat serta mengikuti jalan kamu. Kita syukur Islam yang kita ikut. Waqihim azabal jahim, dan peliharalah mereka dari azab neraka. Malaikat berdoa untuk kita supaya kita lepas daripada neraka. Jangan lepas peluang. Ayat 8. Doa malaikat tak habis lagi. Rabbana wa adkhilhim jannati adnin allati wa'adtahum. Wahai Tuhan kami, masukkanlah mereka ke dalam surga yang kekal. Malaikat berdoa untuk kita supaya kita dimasukkan surga. Kita berdoa ke tak? Bertaubat ke tidak? وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ. Bukan kita saja. Masukkanlah ya Allah bersama-sama mereka orang yang layak di antara abaihim, ibu bapa mereka. Malaikat berdoa supaya mak bapak kita masuk bersama dengan kita. Anak soleh. Nampak? Wa azwajihim, dan isteri-isteri mereka, pasangan. Bila sebut isteri, bermakna suami kena doa. Bukan ibu bapa saja, bukan pasangan saja. Wa dzurriyyatihim, serta keturunan mereka. Anak, cucu, cicit, cuik, gamit, cekut, jeringau, langkuas, seping, sanjawa, sampai jina motor sana tu. Itu keturunan. Apa lagi itu kita nak? Innaka antal azizul hakim. Sesungguhnya engkaulah jua yang maha kuasa lagi amat bijaksana. Cantik betul malaikat bercakap dengan Allah. Kau yang bijaksana, kau yang berkuasa. Tak habis lagi doa malaikat. Waqihimus sayyi'at, dan peliharalah mereka yang beriman tadi, yang beramal soleh, yang takwa tadi. Ibu bapa mereka, zuriat dia, keturunan dia, pasangan dia. Peliharalah mereka dari balasan kejahatan yang dilakukannya. Tengok. Manusia tak sunyi daripada buat jahat, tak sunyi daripada buat dosa. Tapi malaikat minta jahat orang tu, dosa orang tu janganlah dibalas dengan seksa. Malaikat minta begitu pada Allah, punya sayang malaikat dengan kita. Sebab tu kita kena tasbih banyak. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil azim adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata wa midada kalimati. Itu zikir tasbih malaikat yang menjaga arsy Allah. وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ. Tengok,
Dan sebenarnya siapa yang engkau pelihara pada hari itu dari terkena balasan kejahatan yang dilakukannya, maka sesungguhnya ya Allah, engkau telah murniakan rahmat kepadanya. Ini yang kita nak cari, rahmat Allah Ta'ala. Lepas tu kita nak bangun sebelum sahur, nak berdoa, nak sembahyang taubat, nak berzikir, nak bertasbih. Quran kita tak tinggal kerana nak mendapat rahmat dia. Sebab kita masuk surga dengan rahmat Allah Ta'ala. Kita dapat bawa pasangan kita, dapat bawa mak bapak kita, terbalaslah jasa kita. Kata orang segunung intan pun kita tak dapat balas jasa ibu bapa. Tapi di akhirat kita boleh bawa ibu bapa kita ke surga, zuriat keturunan kita ke surga. Ya Allah, berjayalah kita, berjaya di akhirat. Ini peluang istimewa. Wa dzalika huwal fawzul azim. Dan yang demikian itulah kemenangan yang besar, penghargaannya besar kita. Apa tak besarnya? Kata orang dekat dunia ni, kalau nak belanja ibu bapa pergi ke Mekah, nak belanja keluarga Mekah nak kena ada duit. Nak bawa keluarga pun nak kena ada kenderaan. Nak ajak makan dekat restoran mana pun kena ada duit. Kalau tak ada duit nak belanja macam mana? Apatah lagi di akhirat. Tengok, inilah pentingnya anak yang soleh, anak yang solehah. Inilah pentingnya kita beramal, kita bertakwa pada Allah SWT. Terbalas budi ibu bapa, jasa ibu bapa. Dan sudah tentulah, cuba kita positif. Macam mana gembiranya kita. Gembiranya kita, semuanya ada. Tengok, isteri kita ada, suami ada, anak-anak semua ada, zuriat semua ada. Malaikat beritahu, zuriat keturunan kamu sekian banyak, 10,000 orang. Semua dah ada. Ini ibu bapa kamu. Duduklah kamu satu surga, kekal buat selama-lamanya. Jadi mudah-mudahan marilah kita ma'al hijrah. Al-muhajiru man hajara su'a. Sebenar-benar hijrah itu ialah orang yang meninggalkan perkara yang perkara yang tak baik-baik, perkara yang tak bagus, tak elok itu kita tinggalkan. Wal mujahidu man jahada hawahu. Sebenar-benar jihad itulah jihad melawan nafsu. Sebab kita ni kadang-kadang ada nafsu amarah, kadang-kadang ada lawamah, mulhamah. Ni semuanya belum tak dapat undangan. Kita kena tingkat kepada mutmainnah. Orang mutmainnah inilah orang yang tenang, orang yang sabar, boleh buat ibadah, boleh takwa. Orang inilah yang akan dapat undangan daripada Allah. Orang yang bernafsu mutmainnah inilah yang Allah Ta'ala akan undang ke surga. Seperti suratul Fajr, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai orang yang memiliki nafsu mutmainnah, irji'i ila rabbiki, baliklah kamu kepada Tuhan kamu. Radiyatan mardiyah. Radiyatan, Tuhan redha kamu, redha. Fadkhuli fi ibadi, engkau di akhirat besok berkawan dengan hamba-hambaku yang soleh minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wasolih wa hasuna ulaika, itulah kawan-kawan terbaik. Irji ila rabbiki radiyatan fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kau masuk surga. Masa tu kita tengah nazar, tapi peristiharan, keputusan dah diberitahu, apa tak berseri. Jadi saudara-saudara pendengar sekalian, marilah kita perbaiki amal kita. Tahun hijrah yang ini lebih baik daripada yang lepas. Tengoklah amal-amal kita, yang fardu-ainnya, yang kifayahnya, yang sunatnya. Watazawwadu, berbekalah kamu. Fa inna khairaz zadi taqwa, sebaik-baik bekalan ialah takwa. Kena ingat selalu, aku warga negara akhirat, aku bukan warga negara dunia. Jangan asyik kumpulkan benda yang kita nak tinggalkan. Kumpullah benda yang kita nak bawa bersama. InsyaAllah Islam tidak pernah menentang material, tapi Islam menentang materialisme. Jadilah orang kaya jutawan supaya jadi pokok yang rendang, dapat menolong, membantu orang lain. Tapi jangan materialisme, faham kebendaan, melentang patah bujur lain. Susah kita di akhirat. Mana-mana salah silap kita,
Tuhan sedia, innahu kana tawwaba. Aku sedia menerima taubat. Ya. Tuhan bagi peluang kepada kita, insya-Allah. Sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.